Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 9/1/2022 kita akan tamatkan pengajian kita dalam surah Yasin. Surah Yasin, surah yang ke-36, juzuk yang ke-23. Surah Yasin, surah yang ke-26, surah yang ke-36, surah 36, juzuk 23. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 81. Huraian dia akan bersambung dengan yang semalam, sebab dia masih lagi dalam siri-siri tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan balik hamba-hamba dia pada hari kiamat, untuk diberi balasan yang setimpal. Orang mukmin dengan syurga, orang kafir dibalas dengan neraka, na'udzubillah. Maka ayat ini berkait, kita baca dulu 3 ayat ini, kemudian kita akan pergi huraian sambung daripada yang siri yang lepas. Para jemaah sekalian, yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, Jawi, muka surat 964. Muka surat 964. Kita baca ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Tamatlah ayat kita. Kita pergi kepada terjemahan ayat 81. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi yang demikian besarnya, besar, berkuasa menciptakan semula manusia yang kecil, sebagaimana Allah menciptakan mereka dahulu. Dulu kamu tak ada, sudah ada sekarang. Kemudian Allah nak ulang balik, lemah? La. Manusia yang lemah pemikiran saja, ia menganggap Allah SWT lemah untuk mengulang balik kejadian manusia, kejadian makhluknya ini. Bala wahwal khallaqul alim. Ia diakui dan dipercayai Allah Ta'ala berkuasa,
dan dialah pencipta yang tidak ada bandingannya, al-Khallaq, al-Alim, lagi yang amat mengetahui. Para pelajar sekalian, kita tengok kepada munasabatul ayah. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita dalam ayat yang lepas, sudah beberapa dalil istidlal bil khalqi asya. Allah Taala ciptakan macam-macam benda dah kita tengok, yang di langit, yang di bumi, yang di darat, yang di lautan. Tiba-tiba ada makhluk Allah yang bernama Ubay bin Khalaf ataupun As bin Wa'il, mari bawa tulang reput, mari tanya kita, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izam wa huwa ramim. Siapa dia boleh hidupkan balik tulang ni yang sudah hancur? Dia mikir kuasa Allah tu macam kuasa dia. Dia mikir kuasa kudrat Allah Taala tu macam kudrat tu nenek dia. Begitulah jadinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk padamu, tak usah fikir jauh-jauh. Allah kata apa? Allah Ta'ala suruh tengok kepada awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin. Mu tengok mu jadi daripada air mani je. Pandai mari bercakap, mari bawa tulang reput. Kemudian ayat 80, Allah Ta'ala nyatakan benda yang ajaib, yang pelik. Pokok hijau basah, bila digesel keluar api. Ajaib ke tidak? Semua dalil yang menunjukkan kuasa Allah Ta'ala itu min ajaib, daripada benda pelik yang berlaku, berlega di sekitar manusia. Tapi kenapa manusia tidak menggunakan perkara yang tersebut sebagai dalil, sebagai bukti yang jelas makhluk ini ada pencipta, Allah yang menciptakan. Bila Allah ciptakan kamu, Allah hidupkan kamu di atas dunia, dan Allah akan matikan kamu, maka di sana ada hari Maliki Yaumiddin, hari pembalasan yang cukup adil. Mari para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat kita. Sambungan kepada ayat 80, allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdar nara. Tuhan yang telah menjadikan api yang boleh didapati dari pohon-pohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu, fa iza antum minhu tuqidun, maka kamu pun sentiasalah menyalakan api dari pohon-pohon itu. Kita ambil api dari pokok yang hijau, keluar api, guna hari-hari, tapi tak mikir kepada siapa yang merezekikan kita alat-alat untuk digunakan itu. Baik, kita sambung ayat kita sekali lagi. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal ard. Manusia, tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi yang demikian besarnya? Allah Ta'ala yang menciptakan langit dengan bumi tentulah lebih berkuasa, mempunyai kekuasaan, biqadirin ala an yakhluqa mislahum an yu'ida khalqan nas, untuk mengulang balik kejadian manusia. Allah SWT tak ada benda yang melemahkan dia, tak ada benda yang menghalang dia, tidak ada benda yang menyekat dia. Allah cipta langit dengan bumi yang begitu besar, tak kalah nak kembali semula kamu, manusia yang kerdil, tidak mampu. Allahu Akbar. Ini ayat tadabbur. Ayat dalail, menjadi dalil kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Qala Az-Zarkashi rahimahullah, Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, dia kata dalam ayat ini, yazunnu ba'dhum anna ma'nahu, ada setengah orang menganggap bahawa ala an yakhluqa mislahum, menciptakan berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana Allah menciptakan mereka dahulu. Itu mislahum tu, ada orang kata seperti langit dengan bumi. Tak, tidak betul dia kata.
Sebab manusia tidak engkar kembalinya langit dengan bumi, tetapi yang mereka engkar, mereka hidup balik. Yang dia engkar dalam ayat ini iaitulah hidup balik. Kita tak percaya kita hidup balik. Maka tengok Allah kata apa? Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardi biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Yakni mislahum di sini bukan balik pada langit dengan bumi, tapi balik kepada kita, balik kepada manusia itu sendiri. Itu kata Syekh Zarkashi. Mana manusia ni dia engkar kepada dia tu hidup balik. Tuhan nak hidup, nak jadi semula langit dengan bumi, untuk kali yang kedua ikut. Yang pentingnya dia tu tidak ada kebangkitan semula. Dosa yang dia buat tidak akan diaudit, tidak akan ditanya. Apa yang telah berlaku atas dunia selesai. Siapa yang kaya dia senang, siapa dia susah dia susah. Itu kata di Syekh Az-Zarkashi. Baiklah, itu apa ni, kerah kepala. Ala an yakhluqa mislahum. Seperti apa yang telah Allah Taala ciptakan itu. Maka Allah jawab balik, bala. Ya. Sudah semestinya Allah Ta'ala berkuasa. Kalau langit dengan bumi dia boleh buat, takkanlah nak hidup balik awak yang lemah ini, tak boleh. Wa huwal khallaqul alim, ay bala Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard qadirun ala an yab'asahum yawmal qiyamati ahya. Allah yang boleh mencipta langit dengan bumi besar, Allah itulah yang berkuasa menghidupkan balik manusia. Maka apa sifat Allah? Al-Khallaq, yang banyak menciptakan makhluk-makhluk, maknanya sangat besar kuasa Allah. Al-Alim, Al-Wasi'ul Ilmi, yang luas ilmu dia. Maknanya Allah Ta'ala ni kuasa mencipta, maklumat ilmu dia meliputi segala perkara. Jadi kalau kamu rasa bimbang, kalau rasa cemas, kalau rasa takut, buatlah yang baik. Beriman kepada Allah, tinggalkan maksiat, tinggalkan syirik. Macam kita hari ini juga, rasa macam boleh, rasa macam baik, tapi maksiat sayang. Masih lagi bergelumang dengan dosa, dengan maksiat. Kenapa? Sebab itulah yang dikatakan, apabila iman itu mantap, maka dia ketepikan maksiat. Tapi kalau iman itu belum lagi, ada lagi kekurangan, maka akan berlakulah kekurangan dalam hidup kita. Ibadat buat, maksiat pun tak kurang juga. Na'udzubillah. Maka para pelajar, para jemaah sekalian, kita bagi lagi kepada ayat 82. Allah Ta'ala cerita kepada kita apa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaan kekuasaan Allah, apabila Allah menghendaki adanya sesuatu benda, hanyalah Allah berfirman kepada hakikat sesuatu itu, kun, jadi, maka terus benda itu menjadi. Tuhan apa saja pun jadi selalu. Ini ada setengah orang dia kata pencipta kita di antara kaf dengan nun, da, kun, semua sekali jadi. Itu dia panggil duduk main falsafah, kaf dengan nun, antara kaf dengan kun, semua sekali jadi, maka dia jadi. Dalam tafsir kata apa para jemaah sekalian? Innama amrullahi, apabila Allah SWT nak mengadakan sesuatu, an yaqula lahu marratan wahidatan bila tikrar. Allah perintah sekali je, dia tak ulang dua kali. Allah kata apa? Kun, jadi benda ni. Bukan kata kun tu, mana dia bagi tahu. Allah kata jadi benda tu, pop, jadi selalu. Fahuwa yakunu fil hal kama aradallah, maka terjadilah apa yang Allah perintahkan itu bila takhir, tak ada penangguhan, jadi lalu. Tuhan kata jadi. Fa i'adatu ihya'il mauta, hei puak kafir,
maka menghidupkan balik orang mati amrun hayyinun adalah suatu perkara yang mudah, senang, yasirun, simple, tak payah. Orang Kelantan kata mesej bagi Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan balik. Jadi ayat ini masih lagi takrir, masih lagi mengulangi hujah bahawa manusia akan hidup balik. Manusia akan dihidupkan semula di alam yang kedua, nama dia alam akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahli. Tanda betul-betul pelajar ni. Cari tak jumpa pula. Surah An-Nahli ayat 40. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Sama dengan ayat. Suratul Nahli ayat 40 kata innama qauluna li syai'in. Perintah kami kepada sesuatu idza aradnahu, bila kami nak ciptakan sesuatu, an naqula lahu kun, jadi fayakun, jadi selalu. Allahu Akbar. Lama mana nak jadi? Satu lagi ayat, surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat 50. Wa qala subhanahu wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar. Wa ma amruna illa wahidah. Tidak ada perintah kami kecuali sekali je. Kalamhil basar, seperti kelip mata. Pap, Allah kata perintah kun, puf, jadi saja. Tidak ada tangguhan. Nah, maka ayat ini menunjukkan kuasa Allah. Dia tak perintah dua kali, cukup sekali, jadi. Masya Allah. Itulah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Buat kafir mu nak kerah kepala lagi, tak mau lagi beriman, tunggu je lah. Kita ada hari pembalasan, kita ada hari akhirat, kita ada hari yang kita berdepan dengan semua apa yang kita lakukan atas dunia. Sebagaimana kata di para ulama, ahli-ahli fikir, ahli motivasi, ahli tadabbur, mereka mengatakan suratan amalan yang kita akan baca depan Allah, kitalah penulisnya. Wahai para jemaah sekalian, mari sama-sama kita tulis rekod suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah dengan tulisan-tulisan yang baik, biar kita semua dapat baca depan Allah dengan sekira surat di tanda tangan kanan, rekod yang baik yang sangat mengembirakan kita, ya Allah. Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Ya Allah, jadikan kami semua ni daripada orang penerima suratan amalan dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup surah Yasin kita dengan ayat 83. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka akuilah kesucian Allah dengan mengucap subhanallah, kata belakang. Subhanallah, maha suci Allah, Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan nanti. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Tafsir kata fasubha ay fatanazzahallah alladzi biyadihi mulku kulli syai'in wa khazainuh. Maha suci Allah, pemilik segala perkara di atas dunia ini, an kulli aibin wa naqsin, daripada sifat-sifat lemah, kurang, sifat yang tidak baik. Biyadihi malakutu kulli syai' fahuwa yatasarrafu fi kulli syai'in kama yasha. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak, sebagaimana yang dia nak. Tak ada siapa boleh halang, tidak ada siapa boleh sekat. La yuqaddimu ma yuakhir wa la yuakhiru ma yuqaddim. Tak ada siapa boleh menangguhkan apa yang Allah cepat,
Tidak ada siapa boleh percepat apa yang Allah Ta'ala nak tangguhkan. Kullu syai' biyadillah, semua perkara di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Semua perkara dengan qada dan qadar Allah. Kita sebagai hamba wajib beriman, yakin dan beramal untuk mencari meraih keredaan Allah Azza wa Jalla. Beramal untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Beramal sehingga kita layak mendapat rahmat Allah Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah. Dalam surah Al-Mulk yang menjadi bacaan kita pada waktu malam. Tuan-tuan dan puan-puan, baca ke tak baca? Surah Al-Mulk, baca? Kena baca belaka, jangan siapa tak baca. Setiap malam baca. Nak tidur je baca. Apa di antara ayat yang Allah Ta'ala sentuh dalam surah Al-Mulk yang menjadi bacaan kita setiap malam? Apa dia ayat? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah Ta'ala yang di bawah kuasanya lah segala kekuasaan, dan dialah memiliki segala sesuatu, berkuasa atas semua perkara. Jadi kita baca surah Al-Mulk, kita yakin hidup kita ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Hidup kita, Allah Ta'ala mati, asalnya mati, kemudian hidup, mati balik, kemudian hidup, semua di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jangan kita rasa kita kuat, jangan rasa kita berani, jangan rasa kita rasa boleh ya keluar daripada kuasa Allah. La, tidak akan berlaku. Semua perkara di bawah biyadihil mulk, di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis ini diriwayat oleh Auf Ain Waufa, Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Qala qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi lailatan. Satu malam aku berdiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam. Faqama faqara'a surat al-Baqarah. Dengan ni cara Nabi baca Quran. Nabi berdiri dalam solat dia baca surah Al-Baqarah. Kita baca juga Nabi alif lam mim 2 ayat, lepas tu ekor ayat. Ekor ayat Amanar Rasul, habis Baqarah. Cepatlah, tak ada 2 minit. Nabi baca alif lam mim sampai ke akhir. La yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasala. Dengar ni, ini gaya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lalu mana-mana ayat yang rahmat, Nabi kita berhenti, Nabi kita minta. Macam kita sekarang ni, alhamdulillah, ana cuba tatbikkan gaya bacaan Nabi. Bila jumpa ayat-ayat yang menyebut tentang syurga, kita kata Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurga. Bila kita baca tentang ayat azab, kita kata Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada neraka. Itu cara. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mari ayat rahmat dia minta. Wala yamurru bi ayati azabin illa waqafa fata'awwadz. Bila lalu pada ayat tentang azab, Nabi kita berhenti dan minta perlindungan. Allahumma ajirna minan nar, na'udzubika minan nar. Qal, kata Auf, thumma raka'a biqadri qiyamihi. Subhanallah. Nabi rokok lama sekadar dia qiyam. Surah Baqarah 2 juzuk lebih. Berdiri, rokok sekadar itu pula. Masya Allah. Yaqulu fi ruku'ihi, di antara bacaan Nabi sallallahu dalam rukuk, kata belakang, Subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azamah. Boleh kata Subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azamah. Sekali lagi. Subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah yang punya jabarut, mempunyai kuasa besar, yang memiliki segala alam ini. Kibriya, yang punya kesombongan, keagungan. Nabi kita puji Allah Ta'ala dan rukuk. Dengan
Summa sajada biqadri qiyamihi. Nabi sujud sekali lagi sama dengan berdiri. Wa summa qala fi sujudi mithla dzalik. Dalam sujud Nabi baca juga doa sujud ini. Subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azamah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, dalam bacaan kita dalam kitab ni Perisai Muslim, cuba tengok dalam Perisai Muslim bacaan ketika sujud. Bacaan ketika sujud ada bacaan yang telah kita sebut tadi. Alhamdulillah. Kita kata alhamdulillah bacaan kita ni Perisai Muslim walaupun kecil. Tengok. Bacaan ketika rukuk muka surah bacaan yang ke-17. Bacaan yang ke-17 muka surah 48. Subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufili. Subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khash'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqala bi qadami. Baru masuk doa yang kita baca tadi. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Tuan-tuan ambil dalam bacaan 17 doa ketika rukuk ataupun muka surat 40. Selepas daripada itu doa sujud sama juga. Alhamdulillah. Dalam Perisai Muslim walaupun kecil, tapi sunnah-sunnah bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkandung dalam itu. Hadis ini akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ahmad wa sahahahu an-Nawawi fil Majmu' wa hasanahu Ibnu Hajar fi Nata'jil Afkar wa fi Sahih Sunan Abi Daud. Alhamdulillah, tamatlah kita tafsir. Kemudian di akhir ayat Allah kata apa? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah kamu semua dikembalikan. Kita semua akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ai wa ilallahi turadduna. Kamu akan dikembalikan kepada Allah. Wa tasiruna ba'da mautikum. Kita akan bertemu dengan Allah setelah kita mati. Fayujazikum bi'a'malikum. Allah Ta'ala akan balas kepada kita apa yang kita lakukan di atas dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan limpah kurnia-Mu ya Allah, kami telah khatam surah Yasin pada pagi ini. Maka jadikanlah garis panduan hidup kami. Berilah kepada kami keyakinan dan kekuatan iman, sehingga kami dapat menjadi hamba-Mu yang beriman, yang soleh, hamba-Mu yang salihah, dan mati hidup kami dengan iman berdasarkan amalan kami dengan sunnah Nabi SAW. Mati kami dengan husnul khatimah dan masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Itulah tafsir ringkas kepada ayat kita surah Yasin. Untuk maklumat para pelajar, surah Yasin ini kita telah khatam dah dulu, selepas banjir dulu sekali sudah kita baca. Cuma kali ini kita ulang sekali lagi ikut tartib tafsir zaman PKP. Kalau sebenarnya sudah ada tafsir kita ni, tafsir surah Yasin awal dulu 5 tahun yang lepas. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita cuba ambil 10 faedah daripada ayat yang kita baca hari ini dan juga ayat semalam. Mana ayat kita daripada ayat 80 sampai ayat 83. Maknanya kita punya fawaid ni undur ke belakang daripada ayat 80 hingga 83. Apa dia? Tengok orang kafir ni, dia mari duk kerah kepala tunjuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjuk apa? Dia nak tunjuk dia tu kerah kepala. Jadi kita undur ke belakang juga dia punya apa ni, fawaid. Sebenarnya kita ayat ini satu ya, 77 hingga 83. Tapi oleh kerana masa tak sesuai, ana pecah dua. Supaya pendek sikit dia punya masa. Yang pertama tulis ta'liqul ihya bil izam.
ta'liqul ihya bil izam. Kenapa orang kafir dia mari tunjuk ke Nabi SAW tulang yang reput? Maka Allah SWT dalam ayat 79 kata apa? Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah. Buat kafir, katakanlah kepada mereka, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya. Mula-mula kita ni daripada air mani, jadi darah, kemudian jadi daging, kemudian barulah jadi tulang. Mana peringkat tu tulang tu awal lagi kejadian. Sekarang ni kamu bawa tulang balik, mari nak tunjuk. Kata di ulama tadabbur, ta'liqul ihya bil izam. Kenapa Allah Taala sebut di sini? Allah Taala kata aku nak hidup balik. Tulang-tulang kamu yang telah hancur itu akan dihidup balik. Fihi, dalam ayat ini dilalatun ala anna izamal hayy tahullu hal hayah. Tulang kita ini ada nyawa, ada ruh juga dia. Ada nyawa juga. Sebab itu dia hidup. Kalahmihi wa damihi. Seperti darah, daging dengan darah dia. Bukan tulang kita ni macam batang kayu gitu ya. La. Walizalika, sebab itu tulang itu jadi najis. Kalau hayawan yang tidak sembelih, tulang dia pun najis juga. Itu dia panggil hidupnya tulang. Biasa kan kalau kita ada orang patah ni, dia pergi hospital, doktor kata sambung, dia kata tak apa, tulang ini hidup. Mana dia akan bercantum balik, akan lekat balik. Itu kata ulama tadabbur, ayat ini menunjukkan tulang itu hidup. Dan Allah SWT balah balik kepada hujah puak kafir yang mengatakan tulang dah hancur, macam mana boleh hidup balik. Tuhan kata aku buat mula-mula dulu. Aku nak hidup balik susah, apa payahmu. Satu lagi, punca kehidupan kali yang kedua mari daripada mana? Bukan lagi daripada air mani, tapi dia mari daripada ajmuz zanab. Tulang ujung, tulang sulbi itu ada chip situ. Tulang yang kecil dia panggil ajmuz zanab. Daripada itulah dia naik balik, hidup balik manusia di akhirat. Isu yang kedua, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar nara. Allah kata aku jadikan bagi kamu api mari daripada pokok yang berwarna hijau. Mana pokok hijau, pokok kalau kata batang kering logik. Ni hidup lagi boleh digeser dan keluar api. Fihi bayanu ni'matillahi alaina. Ayat ini menyatakan nikmat Allah Taala ke atas kita. Allah jadikan pokok yang hijau boleh keluar api. Sebab tu Tuhan kata allazi ja'ala lakum. Allah yang menciptakan untuk kamu. Lakum ai kegunaanmu, hei manusia. Kegunaan kamu. Wa qad qarrara hadhihi ni'mah. Allah Taala telah pun nyatakan nikmat ini dalam surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ayat 71 72. Afara'aitumun nara allati turun. Tuhan kata, hei api hok muduk guna tu. A antum ansya'tum syajarataha an am nahnul munsyi'. Mu ke yang buat pokok keluar api itu ataupun kami yang buat ni. Tanda tuan-tuan, wala ahadun yunkir, tak ada orang engkar nikmat melalui api itu. Banyak sekali nikmat kegunaan hidup atas manusia ini. Alhamdulillah. Patutnya kita guna api untuk syukur nikmat. Ada manusia guna api buat syirik. Dia pergi sembah api. Dia panggil majusi, sembah api. Na'udzubillah. Yang ketiga, dalam ayat yang sama, allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar nara. Allah jadikan daripada pokok hijau keluar api. Apa dia? Dalilun ala tamami qudratihi. Itu dalil kesempurnanya kuasa Allah nak mengeluarkan orang mati daripada kubur, sebagaimana Allah keluarkan api dari pokok yang hijau. Pokok hijau keluar api. Itu zaman kita ini lagi dahsyat. Api keluar dalam pada bata besi pula dah. Masya Allah. Pada itulah kita dengar orang tua-tua dulu, dikata di antara tanda kiamat zaman kita hari ini, air keluar dalam plastik, dalam getah, api keluar daripada besi. Lagu mana kita kata?
Nah, dapur kita dapur gas besi, keluar api. Paip kita daripada getah keluar air. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Bahasa falsafah orang tua-tua hebat juga dia tu. Ilmu tadabbur dia pun hebat. Allahu akbar. Jadi puak kafir kata al-mautu baridun yabisun. Mati tu kering dah. Mati tu kering, sejuk. Macam mana boleh hidup balik? Tengok. Ini kata-kata ahli falsafah yang mengingkari bangkit sebab. Dia kata al-mautu baridun yabisun. Mati tu sejuk, kering. Wal hayatu tab'uha ar-rutubah wal hararah. Hidup pula basah dengan panas. Jadi sebab tu orang mati kan sejuk dah tubuh dia, tak ada dah. Orang hidup ni ada panas-panas laginya. Maka Allah kata pelik apanya? Api keluar daripada pokok yang hijau. Patut tak keluar api. Kalau pokok batang getah yang sudah kering keluar api, logik. Ni api keluar daripada pokok yang hijau. Ajaib ke tidak? Ajaiblah bagi kita orang yang beriman. Buat kafir tahu apa dia. Yang keempat, ayat yang sama. Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar nara. Ayat ini juga istidlal bil asyaddi 'alal akhaf. Dia panggil dalil nak tunjuk benda hak besar dengan benda hak lebih simple. Kan? Dia kata pokok yang hijau boleh keluar api. Allah Ta'ala nak balik semula hidupmu, payah ke tidak? Jawabnya mudah ya tu. Maknanya pokok yang dia keluar api pun boleh nak hidup balik. Kum payakun ya. Allah Ta'ala kata hidup. Allah perintahkan Israfil tiup serunan dia, pop, bangun semula manusia di akhirat esok. Masya Allah. Yang kelima, فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. Kamu gunalah api itu yang menyala daripada pohon itu, kamu pun guna. Kamu buat nyala, buat masak, buat apa? Taqrirus syai' bil waqi'. Allah nak tetapkan suatu benda dalam kepala dengan benda yang zahir depan mata. Tengok. Hidup balik. Pelik. Macam mana kita nak hidup balik? Allah kata mu pelik apa kak? Kita tengok pokok kayu tu. Macam mana aku boleh hidupkan api? Sebab ada ahli kita ini pokok kayu, pokok yang keluar api. Banyak dah kita tengok belum ada ni. Tengok pokok apa ni, tanah kering, turun hujan, naik. Makna benda hidup tu mudah. Manusia nak hidup balik senang. Percaya ke tak percaya, kena percaya kamu. Yang keenam, bala wahwal khallaqul alim. Kita kena ingat bila mari soalan jangan jawab na'am. Kalau kata adakah tidak, tengok Tuhan tanya sini. Allah Ta'ala tanya, awalaisal ladzi, bukankah Allah yang mencipta langit dengan bumi berkuasa? Kalau kita kata ya, jadi bukanlah. Tengok. Kalau ada tak tanda soalan, kita kena jawab bala. Macam dalam surah yang kita baca, surah At-Tin, di akhir ayat tu kita jawab apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin, kan? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala yang pandai mencipta? Kita kata bala. Kita kata, kalau orang mari tanya soalan jangan kata ya, jadi tak ada. Kalau kata awalaisallahu, bukankah Allah Ta'ala berkuasa? Ya, makna jadi bukan. Itu uslub bahasa Arab, dia kena jawab dengan bala. Mana kita kata, bahasa terjemah kata bahkan, betul. Itu maknanya bala. Kasir ma yaqnu ta'ala baina khalqi wa ilmihi. Banyak sekali Allah Ta'ala sebut di antara penciptaan dia dengan ilmu dia supaya kita tahu. Tengok dalam ayat ni kata al-khallaqu al-alim. Pencipta yang maha mengetahui. Sebab kita nak suruh yakin. Allah nak suruh kita yakin semua makhluk Tuhan buat ni dengan ilmu, bukan dia buat suka-suka. Macam kita buat kadang-kadang tiga kali kena pecah sebab tak comel pecah. Minggu depan mari orang lain kritik pula, tak molek gini, pecah balik. Tapi Allah Ta'ala dia buat makhluk dia al-alim, dengan sifat dia yang maha mengetahui, tak boleh nak kritik, tak boleh nak komen. Manusia komen tu orang tak kerti bahasa nama dia. Yang ketujuh,
Allah Ta'ala sebut dua sifat di sini, Al-Khallaqul Alim. Isyarat kepada ila annahu fil qudrati kamil. Kuasa Allah Ta'ala penuh. Al-Alim, ilmu Allah Ta'ala syamil, merangkumi semua perkara. Jadi dua sifat. Yang ke-8, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kata di para ulama, annal Quran ghairu makhluk. Ayat ini menjadi dalil bahawa Quran itu bukan makhluk. Quran yang kita baca ni kalamullah. Quran yang kita baca ini kalamullah, bukan makhluk. Kita kena ingat. Yang ke-9, fi qawlihi ta'ala kun fayakun. Jadi, jadilah. Maknanya Allah, kita nak isbatkan bahawa Allah Ta'ala itu sifat dia berkata-kata. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut ini, iza arada an yaqula lahu kun. Tuhan kata kun, jadi. Tulis itu isbatul qaul. Kita nak mengisbatkan sifat Allah Ta'ala di antara sifat dia kaunuhu mutakalliman. Allah Ta'ala berkata-kata bila dia nak, apa yang dia nak kata. Yang terakhir, dalam ayat yang kita baca ini, fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, kuasa di tangan dia semua. Kamu nak percaya, kamu tak percaya, kamu beriman, kamu tak beriman, Allah Taala telah tetap suci dia daripada segala kekurangan. Allah Taala suci dia daripada segala kelemahan. Maka bagi kita yang beriman, mantapkan iman kita, kita yakin 100% apa yang disebut dalam surah Yasin itu, itulah akidah keimanan kita kepada Allah. Jadi para jemaah sekalian, jangan baca Yasin sekadar ambil berkat je, nak buat ubat, nak buat sembuhkan penyakit, hilangkan segala duka cita, segala masalah. Apa ada masalah pun Yasin, masalah semua Yasin. Tapi tadabbur surah Yasin itu yang penting. Sebab itu Allah Ta'ala tutup ayat dia ni dengan fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ingat, kamu semua akan kembali kepada Allah. Tapi kalau kita baca ya surah Yasin, pagi, petang, siang, malam surah Yasin, tak pada bersemuka pakai Zoom Yasin, tapi perbuatan kita tidak ingat wa ilaihi turja'un, kita kembali kepada Allah, bermakna kita tidak lagi mantap. Maghza surah Yasin itu tidak diambil yang besar, kita hanya ambil berkat dengan surah Yasin, tapi kita tidak ambil bahawa Allah bagi tahu kepada kita, kamu semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan ibadat yang murni, dengan tauhid yang murni, dengan ibadat yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini 9 hari bulan 1 2022 tamatlah perbincangan kita dalam surah Yasin. Insya-Allah kita akan sambung lagi surah As-Saffat dalam siri yang akan datang. Seperti yang kita maklumlah, oleh kerana sekarang ini semua benda sudah bersemuka, kan? Hari ini pun bagi kita negeri Kelantan, anak-anak pergi sekolah, pelajar-pelajar kita pun sudah ada, jadi kita terpaksa kena kurangkan tempoh waktu pelajaran kita di antara 40 hingga 50 minit saja. Insya-Allah masa cukup, atas kita lah nak hurai panjang ke pendeknya, kan? Insya-Allah. Yang penting program itu berjalan. Subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.